Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut ayat yang ke-45 mafhumnya. Bacalah serta ikutlah ya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengasihi Allah adalah lebih besar faedahnya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, pengerusi serta jawatan kuasa Surau An-Najah Presin 9 Putrajaya. Masya Allah, tabarakallah. Juga kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Yang pertamanya kita kena ingat, guru dan pendakwah ni dua golongan yang berbeza. Pendakwah hikmahnya bersabar ketika berdakwah. Pendakwah hikmahnya berlemah lembut ketika berdakwah. Hatta dicaci maki pun pendakwah dituntut bersabar. Tetapi guru hikmahnya mendisiplinkan dan mengadabkan para murid. Maka hikmahnya juga adalah marah, hikmahnya juga adalah lembut, hikmahnya juga adalah diam. Itu guru. Guru dia bukan macam pendakwah. Ketika dia mendisiplin dan mengadabkan para murid yang nak menuntut ilmu, maka tidak timbul sikap dia seperti pendakwah. Kalau pendakwah tadi hikmahnya berlemah lembut, bersabar, hatta dicaci maki pun bersabar. Maka bila kita duduk majlis ilmu dan saya datang sebagai guru, maka kerja saya adalah mengadab dan mendisiplinkan murid-murid yang nak menuntut ilmu pada malam ni. Maka disiplin dan adab yang pertama, semua sekali orang lelaki bangun duduk depan saya. Yang duduk belakang-belakang, yang duduk di luar surau, di beranda, semua masuk ke dalam. Yang belakang-belakang semua mari duduk depan. Ni depan saya kosong ni, penuh dengan jin Islam. Disiplin dan adab menuntut ilmu ni yang keduanya, jangan main handphone. Kalau handphone nak rakam, nak buat nota, nak ambil gambar, ambil video, silakan. Mari bang, bangun. Ayah tu yang tak larat tu tak apa. Yang hak muda-muda mari duduk depan. Mari ke depan. Dulu kita pandai duk cerita dekat anak cucu kita.
Oh, Tok Wan dulu kalau mengaji, guru marah, guru pukul di sekolah, balik cerita dekat mak bapak tokok tambah lagi. Kita pandai cerita. Kita main mengaji di masjid surau, guru-guru tegur, suruh disiplin dan adab menuntut ilmu, terus kita blacklist guru tu, terus tak nak panggil dah. Sebab tugas guru ni mendisiplin dan mengadabkan para murid. Bila saya datang ke surau masjid manapun, saya akan disiplinkan orang yang nak menuntut ilmu. Bila saya datang ke mana-mana surau dan masjid, saya akan pastikan tidak ada Al-Quran yang duduk di bawah, di belakang punggung saya ataupun depan saya. Tengok Al-Quran dekat rak-rak bawah tu. Tengok ayah-ayah yang duduk belakang Al-Quran dekat punggung, belakang punggung, nampak? Hinanya Al-Quran tu. Hinanya Al-Quran ni, nampak? Hinanya tu Al-Quran. Kalian berdiri dalam saf tadi, Al-Quran dekat bawah punggung kan? Masa berdiri dalam saf, betul? Hinanya Al-Quran ni. Ijma' ulama' sepakat, kesepakatan ulama' memuliakan Al-Quran itu adalah wajib tanpa khilaf. Siapa pengurusi surau? Tak mai. Ada urusan. Nasib baik dia tak mai malam ni. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu masjid, ni cerita 21 tahun dulu, bila saya disiplin, saya adabkan dalam majlis ilmu di masjid tersebut, satu orang tua diangkat tangan. Dia angkat tangan, dia kata, Ustaz ceramah aja, kami bayar. Saya kata, biadab, keluar. Sejak daripada 21 tahun lepas itulah sampai malam ni, saya buat syarat kepada penganjur, kalau jemput saya, syarat yang pertama, jangan bayar sagu hati ceramah. Saya datang malam ni dari Ipoh, free. Biadab kan? Ustaz ceramah aja, Ustaz cakap je, kami bayar. Sampai malam ni 2024, tahun yang ke-21, saya mengharamkan diri saya untuk terima sebarang bayaran sagu hati ceramah. Saya ada masalah? Saya tak ada masalah, sebab saya terima iman, Islam dan ihsan pun daripada para guru terima daripada guru mereka sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW dalam keadaan percuma. Sebab tu saya ceramah saya sebulan 2-3 kali je. Dulu ada satu surau di Putrajaya ni yang bila ada AJK cadang nama saya jemput ceramah, AJK lain tak setuju. Jangan panggil, dia kata. Ni kalau ustaz ni mari esok, habis kita semua kena pergi duduk depan. Seronok menuntut ilmu dalam keadaan jahil. Seronok mari masjid, mari surau, duduk kuliah maghrib, tapi cara duduk tak ada adab macam orang jahil. Betul? Nak mengaji, tuntutlah ilmu dengan cara penuntut ilmu, betul? Itu syarat pertama saya, jangan bayar. Tapi kalau untuk ustaz-ustaz lain, masjid surau bayar murah, memang saya bahasakan, saya perjuangkan untuk ustaz-ustaz lain. Bayar mahal. Selalu keluar soalan ni, live TikTok ni, kadang-kadang keluar soalan, apa pandangan ustaz guru-guru Al-Quran yang mengajar Al-Quran duk letak harga? Engkau bayar anak engkau tuition
beratus-ratus sebulan engkau tak pernah tanya pun pandangan ustaz, tiba-tiba guru Al-Quran bila letak je harga, oh tanya pandangan guru Al-Quran letak harga, ikhlas tak ikhlas. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, kita yang suka letakkan guru Al-Quran ni kalau mengajar agama, ceramah agama, mengajar Al-Quran, kalau boleh ikhlas, kalau boleh bermujahadah, berjihad, berkorban untuk agama. Kita gunakan kalimah ikhlas itu, kita letak atas kepala ustaz-ustaz supaya mereka ni jangan demand, jangan letak harga, kalau boleh ikutlah berapa orang nak bagi. Maka kita itulah sebenarnya penunggang agama. Betul. Guru-guru yang memimpin anak-anak kita untuk ke jalan akhirat, Masya Allah, mahal sikit bising. Panggil cikgu muzik, ajar muzik di rumah. Panggil cikgu muzik, tak pernah komplain. Habis aksesori kereta tu beribu, tak pernah bising. Panggil cikgu tuition, ajar bahasa Inggeris, matematik, tak pernah bising walaupun 300 sebulan. Baru ni kan viral. Kan viral hari tu, hujung tahun lepas. Apa dia? Dia viral tentang seorang guru Al-Quran letak RM35 sebulan mengajak La ilaha illallah, RM35 bising. Dia bayar 350 pada cikgu tuition, dia tak bising. Betul tak? Betul. Padahal cikgu tuition tu, kita tak menafikan ilmu akademik itu juga ilmu Allah, tapi fardu kifayah, betul. Kita tak menafikan, tapi dia setakat dunia. Ni yang guru-guru yang memimpin kita nak bawa kita ke akhirat, guru-guru yang datang nak menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Nilai dia kalau mari surau kuliah maghrib ustaz tempatan RM50 atau RM100. Betul tak surau ni? Tak betul. Kau hajar ni ustaz kan, dia ingat kita miskin sangat kan. Sepatutnya kalau ustaz mari dari Ipoh, Perak, berapa bayar? 300. Murah, astagfirullahalazim. Ustaz lokal datang kuliah dekat madrasah saya. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya ada 2 madrasah. Madrasah saya 90 orang pelajar pun percuma, tak ada yuran. Impian saya nak bagi agama percuma kepada umat. Saya kaya tak, miskin. Mari hari itu berceramah dekat Selangor ni juga. Datang highlight dekat luar tu rosak, tinggal dekat Puchong. Tadi bengkel kat Puchong tu bagi Triton suruh baliklah ustaz, balik ke Ipoh pakai 4x4. Saya Triton bawa balik. Tadi nak mari daripada Ipoh, tadi bawa Triton, dia pergi hantar bengkel ambil highlight dulu, berhutang lagi tu. Kata kat dia, nanti tengok seminggu nanti bagi habis. Highlight dengan leaking hari tu, dengan macam-macam. Pasal apa? Highlight tu daripada minggu pertama keluar showroom pada 2015 dah masuk hutan dakwah belantara. Saya 19 tahun dengan orang asli. Sampailah minggu ni, sampailah sekarang masih lagi tiap-tiap minggu pergi masuk hutan belah Perak. 260 kampung orang asli di Perak, di belah Gerik, Banding, Lenggong. Kami baru siap gotong royong bina surau dekat kampung orang asli Selao, Sempadan Kelantan Jeli. Sempadan Kelantan Jeli tu 14 km je jalan tu, off road 4 jam. Jalan punya teruk tu, yang lingkup highlight tu beribu-ribu repair. Tapi pasal semangat dakwah, nak mujurlah. Dah bayar dah kan, dah bayar dah separuh, ada separuh lagi kan. Separuh yang bayar tu pun duit orang. Hak separuh bayar mula-mula tu pun duit orang. Ustaz kaya tak? Tak kaya. Sampai malam ni, sampai malam sekarang tengah ceramah ni, dalam saving account ada RM6. Saya sehati tak? Saya cerita bukan minta simpati kalian. Kalian makhluk, tak boleh bagi apa dekat saya. Tapi saya nak cerita, bila saya datang mana masjid dan surau, itulah disiplin dan adab menuntut ilmu. Rancangan ini tidak berbayar. Masya Allah, tabarakallah, kalau saya panggil ustaz-ustaz tempatan di Ipoh tu ceramah dekat madrasah kami, paling lekeh pun bayar kadang-kadang 1,500, bukan banyak ustaz tempatan, kadang 500, paling rendah pun 500. Kita ustaz lokal berapa? Sini 150. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
minta maaf cakap, bukan dah, yelah kadang-kadang surau tak buat Jumaat kan, tapi nak ceritanya saya nak jawab kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang duk banyak mulut. Kami ni bukan zaman kami, zaman anak-anak sampai malam ni, bila nak belajar pondok, nak masuk tahfiz akademik tak ada, SPM tak ada, soalan sampah yang biasa ditanya apa dia? Soalan sampah yang biasa tanya apa? Ni esok masuk tahfiz, esok nak kerja apa? Ada masa depan ke? Ni mulut bangkai. Soalan sampah. Kan? Pasal apa? Pasal ni esok nak kerja apa? Saya di antara yang kena. Bila saya mengaji je, orang pakat tanya. Dekat mak saya. Mak saya hidup lagi umur 75. Tu anak tu pergi mengaji sekolah agama tu esok ada masa depan ke? Dan soalan tu sampai hari ni orang duk tanya. Sampai sekarang kadang-kadang orang nak hantar anak ke madrasah saya, di antara soalan famousnya apa? Ustaz, ni nak tanyalah sikit, lepas habis tahfiz ni budak-budak ni apa masa depan ni apa? Tu dia. Sampai malam ni 500,000 orang yang ada SPM, ada ijazah, ada master tapi tak ada kerja. Sampai malam ni 500,000 orang, setengah juta pergi tanya Jabatan Perangkaan. Saya ceramah di Jabatan Perangkaan. Pelajar tahfiz yang tak ada SPM, sijil khatam 30 juzuk tu pun kerajaan tak iktiraf, tapi sampai malam ni tak ada seorang pun yang tak ada kerja. Pasal apa? 1,500 madrasah tahfiz berdaftar, 500 yang tak berdaftar, total 2,000. Tiap-tiap bulan tanya dalam grup WhatsApp mudir-mudir madrasah ni, pakat tanya, siapa ada guru lebih, tolonglah hantar mai sini, kami tak ada guru, ni tak cukup. Habis je pelajar tahfiz ni, habis 30 juzuk, janganlah cari pelajar tahfiz yang mengaji tak habis kan. Habis je 30 juzuk, pakat dah tanya dah, ni budak ni boleh tak nak ambil. 2,000 madrasah berebut pula dengan masjid-masjid yang nak pakai imam. Betul tak ni? Tunjuk mana anak tahfiz yang ada sijil 30 juzuk tak ada kerja, tunjuk, saya tutup madrasah saya malam ni. Jangan tunjuk anak tahfiz yang mengaji tak habis kan. Yang bangga sangat kononnya yang akademik tu ada masa depan, SPM itulah Tuhan yang akan menentukan rezeki anak-anak kita. Yang bangga sangat 500,000, setengah juta tak ada kerja hari ni sampai malam ni. Minta maaf cakap. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya tidak anti sijil. Saya ada 7 ke 8 sijil. Tak, saya tak anti sijil. Ni saya jawapan tu kepada mulut sampah tadi ni. Faham tak ni? Saya tak anti sijil. Saya ada SRP, saya ada sijil I'dadi. Kalau akademik SRP. Saya SRP Sekolah Menengah King Edward Taiping. Weh, sekolah menteri-menteri, sultan-sultan dulu. Hampa ingat Koman? Sekolah orang putih. SRP. Saya ada sijil I'dadi. Kalau tuan 3 di Ma'had tu I'dadi. Saya ada SPM. Kalau di Ma'had saya ada sijil 4 Senawi. Saya ada sijil tinggi agama STA, dah 5 dah. Saya ada diploma usuluddin, saya ada ijazah syariah. Saya tak anti sijil. Anak-anak tahfiz kami habis 30 juzuk, kita offer kepada parent untuk ambil fast track SPM. Saya tak anti sijil, tak. Anak-anak tahfiz kami, madrasah tahfiz saya madrasah tahfiz agro, yang kami ada anak-anak belajar di ladang kambing dan lembu madrasah, sistem penternakan, cara rawatan, sampai saya boleh ajak macam mana nak seluk tarik anak yang tak mau keluar daripada pungkok mak dia tu, nak beranak tu, tarik anak keluar. Saya ajak anak-anak macam mana sistem rawatan. Kalau kambing kembung tradisionalnya, rawatan tradisional macam mana, ambil pucuk betik tu, panaskan pada api, layok ke api ataupun setrika, tempek dekat perut kambing yang kembung tu, balut. Kalau tak mau juga pergi ambil halia, blend halia tu, ayak dia tu, ambil picagari tu, masuk dalam mulut, nanti dengar dia kentut, dengar dia sedawa. Tuan-tuan tak pernah dengar kambing kentut dan sedawa? Sungguh. Ini bukan cubaan, ni betul-betul. Tak mau juga
pergi ambil minyak angin yang kita biasa pakai tu, urut perut dia. Saya pernah urut perut kambing sampai sedawa, sedawa. Tuan-tuan tak pernah tengok. Tak mau juga. Sampai kambing ni bila dia kembung, dia boleh mati. Pasal apa? Pasal dia tak boleh menyawa, dia tak boleh bernafas, dia akan terduduk. Nak buat apa? Pada ketika itu saya ajak mereka ambil jarum yang suntik tu, tikam perut dia, nanti dengar bunyi angin keluar macam tayar pancit tu. Sampai taraf tu ajak. Itu kalau tradisional. Kalau rawatan moden kan ajak macam mana nak cucuk kambing, di paha ke, di tengkuk ke. Kalau ubat cacing, kurap, kutu, cucuk bawah kulit, jangan cucuk dekat isi. Bagi kambing Australia yang madrasah kami punya, tiap-tiap minggu vitamin Epiton, Scott Emulsion, B+. Tuan-tuan tak tahu. Ajak macam mana sistem pembakaan kambing, purebred yang original, crossbred yang kacuk, kita ajak semua. Itu baru satu. Dengar malam ni Madrasah Tahfiz Agro duk tanya lagi, punya katak bawah tempurung, punya tak tahu, duk tanya lagi, ni lepas tahfiz ni boleh nak pergi mana, ada masa depan ke kan, duk tanya lagi. Walhal satu tadi Madrasah Tahfiz Agro. Di Malaysia kita ada Madrasah Tahfiz TVET untuk kemahiran, kita ada Madrasah Tahfiz Sains, kita ada Madrasah Tahfiz Sukan. Di antara Madrasah Tahfiz Sukan macam Ustaz Abdullah Khairi punya Madrasah Paksi di Penang tu. Kita ada Madrasah Tahfiz Keusahawanan. Dan di Malaysia kita ada 11 buah Madrasah Tahfiz Pemulihan. Yang memang yang mak pak dah tak tahu nak apa, ada 11 buah. Kita ada madrasah tahfiz yang pure tahfiz. Kita ada madrasah tahfiz yang 2 aliran, tahfiz dan pengajian kitab. Kita ada madrasah tahfiz yang 3 aliran, pengajian tahfiz, kitab dan akademik. Berlambak kategori tahfiz. Punya perak, punya jakun, duk tanya lagi, tahfiz ni so nak kerja apa? Sampai tak tahu apa langsung, minta maaf cakap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Sebab tu bila kita cerita pasal Al-Quran, bila cerita pasal solat, kita duduk dalam majlis ilmu ni, tajuk malam ni apa? Solat Mi'raj orang beriman. Minta maaf. Ya. Majlis ilmu, menuntut ilmu ni wajib. Berzikir itu sunat. Hatta berzikir dalam majlis ilmu pun tak digalakkan. Pasal apa? Sebab ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan seorang lelaki 2 hati dalam satu badan dia, tak. Dia tak boleh fokus 2 benda. Baca Al-Quran itu pun sunat. Menuntut ilmu wajib. Bertembung wajib dengan sunat, nak utama yang mana? Wajib. Kan? Bahkan betapa para ulama menyebut ketika majlis ilmu kita pergi ambil surah Yasin, pergi baca Al-Quran, kata ulama apa dia? Kita sedang menzahirkan kejahilan kita. Sebab apa? Sedangkan yang berlangsung depan mata kita tu adalah perkara yang wajib. Apa dia? Menuntut ilmu. Mana dalilnya? Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bila sebut Sahih Bukhari dan Muslim ni, ingkar kafir. Sama macam ingkar Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari Muslim sebut muttafaqun alaih, hadis pada martabat yang pertama. Hadis sahih ada 7 martabat. Martabat yang pertama adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Abu Hanaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Al-Hafiz Abu Husin Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Kalau 2 orang ni hadis Bukhari Muslim, martabat pertama pada hadis sahih. Masya Allah, tabarakallah, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Itu sebab saya kata, bila saya disiplinkan, jangan duduk belakang-belakang, tinggalkan dinding, tak usah duduk melengkong kat dinding. Dia dari budaya Malaysia ni, tradisi. Bubuh dekat Facebook, tengok apa ni, kuliah apa, majlis ilmu, kuliah maghrib di masjid kami. Bubuh dekat Facebook.
Saya tengok dekat Facebook tu, tengok masjid dah lah besar. Bayangkan tengok depan ustaz tu sekosong-kosongnya. Pasal melengkong kot dinding. Depan ustaz penuh dengan jin Islam. Orang kata ada yang tegur. Ada yang tegur saya. Ada orang tegur, ustaz, kalau ustaz ceramah ke ustaz mengajar, tak payahlah panggil orang tua-tua tu mai duduk depan. Kan, kita ni berdakwah kena hikmah. Saya jawab macam saya sebut awal tadi, pendakwah hikmahnya berlembut, bersabar. Saya bukan datang sebagai pendakwah, saya datang sebagai guru. Guru hikmahnya mendisiplin dan mengadabkan para murid. Betul? Kena beza. Jangan pukul sama rata semua pendakwah. Ustaz marah dalam majlis ilmu, biasa, nama pun guru. Tak boleh kena marah anak raja negeri mana. Sampai tak boleh kena marah langsung. Kan? Ustaz hak mari jenis kasar, kita komplain. Ustaz yang mari lembut pun kita komplain. Ngantuk. Tak ada isu semasa langsung. Ceramah tak ada lawak langsung. Kan? Habis semayang isyak, duduk melepak dekat kedai kopi, bergantang-gantang di umpatnya ustaz tu. Ustaz malam ni tak tahu lagi berapa gantang pula. Kan? Geram ni, sakit hati punya pasal ni. Orang serik tak nak panggil dah Ustaz Muhammad James. Alhamdulillah, kan? Pasal bukan banyak pun. Syarat tadi, syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua, sediakan meja kat luar. Penganjur kena sedia meja. Saya bawa barang dagangan madrasah tu ada kat luar tu. Syarat ketiga dan terakhir apa dia? Habis ceramah lagi, kena ada kopi o panas. Senang tak syarat? Saya bukan demand minta 5-6 ribu. Muka saya ni kalau demand pun laku. Muka ni pernah keluar TV Hijrah, pernah keluar TV 9, pernah keluar TV 3. Laku muka ni. Tapi my free. Kan? My malam ni, bukan malam ni. Ni malam besok apa, Bera Pahang. Masjid apa dekat Bera kat Filda, Bera Pahang. Subuh Isnin pun ada satu Filda dekat Bera Pahang. Maghrib Isnin tu ada satu lagi masjid dekat Bera Pahang juga. Selasa masjid dekat Temerloh Pahang. Rabu baru balik. Jadi bukannya free. Ni saya sebut tadi, ni tahun ke-21 saya buat syarat yang sama mana-mana masjid surau. Tapi untuk ustaz lain, tuan-tuan jangan cakap depan saya, alhamdulillah lah ustaz, baguslah ustaz ceramah tak ambil duit. Ada ustaz, ya Allah, mahal kepala otak. Tu yang saya perjuangkan untuk ustaz-ustaz lain. Saya akan pastikan penganjur bayar mahal, tapi untuk saya tak mau bayar. Bila saya tak dibayar, saya perjuangkan untuk suruh bayar mahal pada ustaz lain. Orang nak petikai pun tak boleh, sebab saya tak ada kepentingan. Betul? Saya tak ada kepentingan, sebab saya mai ceramah sampai malam ni tak dibayar. Tak ada kepentingan peribadi, tak ada. Kalau penganjur nak bagi juga, bagi ke madrasah kami, ada tabung kat luar tu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi bila saya, kenapa saya bertegas, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, ni tajuk solat Mi'raj orang beriman. Kita nak cerita apa, hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang solat Mi'raj, macam mana Nabi SAW Mi'raj. Ketika Mi'raj ni khatib duduk atas mimbar semayang Jumaat, baca ayat Quran dan hadis, tapi tak ada nilai langsung. Hinanya Al-Quran dan hadis yang khatib baca. Berapa ramai duk main handphone masa khutbah. Betul tak? Kita kalau orang bersembang, tuan-tuan bersembang, ayah-ayah, ibu bersembang, kita bersembang, sambil bersembang saya duk pegang. Tak apa, saya cakap. Cakaplah, tak apa, cakap. Sakit hati tak? Kita akan kata kurang ajar punya ustaz. Betul tak? Kita tahu ni memang ustaz ni memang tak ada adab. Tak apa Ustaz Muhammad James, saya suka contoh diri saya sendiri. Contoh orang saya, orang marah. Tak ada adab. Orang main handphone kita bercakap. Bayangkan khatib baca khutbah pakai main handphone. Bayangkan. Berani bang?
Orang tengah main handphone, ambil handphone baling kat luar, berani. Pakai bertumbuk kat situ kan. Minta maaf cakap. Macam tak ada nilai langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jadi kita nak cerita apa? Ustaz-ustaz yang mari tiap-tiap malam ni kuliah maghrib. Bukannya saya dijemput ceramah di Guangzhou, China. Masjid di Guangzhou saya pergi ceramah, sama juga melengkong kot dinding. Pergi ceramah dekat Thailand, sama juga melengkong kot dinding. Pergi Indonesia pun sama, pergi Brunei pun sama. Dia macam ada persatuan melengkong dinding se-Asia. Tak maaf cakap kan. Sama. Siapa nak betulkan disiplin dan adab menuntut ilmu ni? Siapa nak betulkan? Sampai bila? Sampai bila? Ustaz, ada ustaz kata tak apa, ini yang mari di surau masjid ni bukan macam orang mengaji pondok kena duduk depan tok guru. Pasal apa ustaz tu cakap macam tu? Pasal pertama, masa dia mengaji dulu, guru dia memang tak pernah adabkan dia, satu. Yang keduanya, pasal apa? Pasal dia sendiri tak mampu nak adabkan para murid ketika majlis ilmu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang apa? Tentang 3 orang sahabat masuk, Nabi SAW tengah bagi kuliah, Rasulullah SAW tengah sampaikan ilmu. 3 orang sahabat masuk. Orang pertama nampak depan ada kosong, dia main duduk depan. Orang kedua dia malu nak duduk depan, dia pergi duduk belakang. Orang ketiga tak jadi masuk, dia keluar balik. Habis Nabi SAW bercakap, selepas selesai majlis ilmu, kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang ni? Adapun yang pertama, dia bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, Allah sediakan tempat untuk dia, sebab tu dia duduk depan. Orang yang kedua, dia malu nak duduk depan, dia duduk belakang-belakang, Allah malu nak bagi ilmu pada dia. Orang ketiga tak jadi masuk, dia keluar balik. Dia berpaling dari Allah, Allah berpaling dari dia. Na'udzubillah min zalik. Hadis sahih Bukhari. Hadis panjang cerita tentang 3 sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang masuk majlis ilmu. Nabi SAW tegur pada ketika itu. Ada yang cakap dekat saya, ustaz, orang tua-tua ni kita tak boleh buat macam budak-budak. Tak timbul isu buat macam budak-budak bila mari menuntut ilmu. Ketika Nabi SAW tegur sahabat tadi, tu yang depan Nabi tu semua orang tua-tua, termasuk bapa mertuanya sendiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk bapa mertuanya lagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang tua-tua semua. Betul kan? Tak timbul. Tetapi apabila datangnya kefarduan solat, orang tua-tua yang duduk di saf belakang, imam dengar elok-elok, duduk di saf belakang ni, Nabi SAW muliakan orang tua-tua tu. Macam mana? Ketika berwirid, Nabi SAW akan, kenapa dalam hadis, kebanyakan hadis Nabi SAW pusing menghadap jemaah macam saya duduk sekarang? Sebab Nabi SAW sangat menghormati semua orang di belakang dia. Nabi tak nak memunggungkan mereka. Nabi pusing menghadap ke arah jemaah, ke arah makmum. Walaupun ada riwayat hadis yang menyebut imam Nabi SAW pernah duduk bau kirinya ke arah kiblat, bau kanannya ke arah makmum. Tetapi kebanyakan hadis menyebut Nabi SAW pusing terus menghadap para sahabat. Kiblat doa bukan Kaabah. Kiblat Kaabah ni hanya bab solat, pensyariatan solat saja kiblat Kaabah. Kata ulama, kiblat doa itu apa dia? Langit. Sebab tu kita tadah ke langit. Tadah tangan kan ke langit, sebab kiblat doa tu langit. Masya Allah, tabarakallah. Disiplin dalam solat tu pun banyak perkara dan ilmu yang Rasulullah SAW nak ajar kepada kita. Peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit kan, peristiwa Mi'raj tersebut yang banyak membawa pengajaran. Kenapa bab lain turun wahyu yang turun kepada Nabi SAW, tetapi bab solat Nabi SAW kena pergi ambil dekat Allah. Istimewanya solat kan. Maka hari ini kalaulah Nabi SAW Mi'rajnya itu menghadap Allah face to face, wajah ke wajah, maka Mi'raj umatnya hari ini apa dia? Allahu Akbar. Kita sebut dalam doa iftitah kita,
Setelah kita membesarkan Allah, Allahu Akbar kabira, lalu dalam doa iftitah kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah, aku serah diri aku bulat-bulat kepada Allah. Muslimah tu, muslim tu maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan segala sesuatu. Ini declaration kita ketika mi'raj kita dengan Allah dalam solat. Kita declare wa ma ana minal musyrikin, aku tak akan mensyirikkan Tuhan aku dengan sesuatu. Tiba-tiba kita masih takut lagi nak bercakap benda betul, kan? Sehingga kan di akhir zaman inilah hadis tanda-tanda kiamat, Nabi SAW sebut apa? Ulama'uhum syarrun, ulama-ulama di akhir zaman sebelum kiamat itu ada di antara mereka yang jahat perangainya. Man tahta adimis sama, tak berani cakap benda betul sebab jaga periuk nasi. Jadi dalam hadis itu tadi Nabi SAW sebut di antara tanda-tanda kiamat akan adanya ulama-ulama yang jahat, ulama su', ulama dunia. Dalam setengah kitab, ya, bagaimana Syekh Mansur Al-Hallaj, ya, menyindir dengan menyebut perkataan mereka adalah ulama-ulama yang berjubah rasmi. Mereka hanya berani menyatakan yang rasmi-rasmi sahaja. Dalam hadis tadi Nabi SAW kata ulama'uhum syarru, ulama-ulama di akhir zaman itu ada di antara mereka yang jahat perangainya, man tahta adimis sama, yang hidup di bawah kolongan langit. Maknanya apa? Apa maksud mereka hidup di bawah kolongan langit? Maknanya mereka tidak berani menyatakan yang hak, yang benar, sebab takut apa? Hilang pendapatannya, takut tertutup periuk nasinya. Ada yang tak berani nak panggil masa kuliah maghrib ceramah, nak panggil hak luang masuk dalam, nak panggil yang duduk belakang mai duduk depan, tak berani, takut tak panggil dah. Saya kalau tak panggil dah sujud syukur terus. Tak suka. Saya kata saya bukan pendakwah. Waktu saya berdakwah, ketika saya pergi berdakwah rumah ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu, saya pergi ke kampung, taman ke taman. Saya pernah bagi salam, kan, pergi dakwah rumah ke rumah, ikut jemaah tabligh masa tu, bagi salam, dia buka pintu tak jawab salam, dia ludah, dia tutup pintu balik. Berlaku, wallahi demi Allah, berlaku di Johor. Saya pernah kena halau daripada surau ketika saya keluar dakwah di Kuching. Bulan Ramadan ada masjid yang tak bagi masuk. Pasal apa? Kami 13 orang je pun, 13 orang, bukan 130 orang, 13 orang. Pengerusi masjid buat alasan, minta maaf saya tak boleh bagi masuk sini sebab takut nanti semayang tarawih tak muat. Semasa semayang tarawih tu separuh masjid pun tak sampai. Kerana kami 13 orang takut tak muat. Sampai kami pernah tukar, dah banyak dah di kampung tu, berapa masjid suruh pergi tak bagi masuk, kami tukar pergi route lain, pergi ke Bandar Kuching. Tapi sebagai pendakwah, orang ludah ke maki tak balas, belajar senyum, Masya Allah, itu ya, tak apalah, jom jalan pergi tempat lain pula. Saya buat street dakwah di stesen kereta api di Osaka, Jepun, dan dalam train kami buat dakwah. Masuk sampai dekat stesen kereta api di Osaka tu, kami bawa flyers yang bahasa Jepun tentang Islam, bagi-bagi, ada translator, kita cerita. Sampai saya masuk berdakwah dalam kuil Shinto di Osaka, masuk berdakwah dalam kuil, saya masuk. Orang marah, orang cakap apa pun, sabar, istighfar, berpegang dengan prinsip membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu makna sabar. Makna sabar apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih sayang.
Itu masa saya berdakwah. Tapi bila saya datang Masjid Surau, saya mengajar di madrasah saya, dalam kuliah-kuliah majlis seperti ini, saya acting saya sebagai guru, bukan pendakwah. Tak ada adab, saya suruh keluar. Tak boleh adab dalam majlis ilmu, jangan masuk. Sebab tu saya suka panggil yang luar tu, saya panggil masuk dalam, walaupun duduk luar lagi kan. Yang duduk dalam ni duduk rapat-rapat depan, itu disiplin. Kalaulah disiplin dan adab etika di tempat kerja kita boleh patuh dan taat, apakah ni rumah Allah ni, majlis ilmu ni tidak lebih mulia daripada tempat kerja kita? Sejujurnya, kalau ada di antara kita dalam surau ni, termasuk yang duduk di luar sana tu, kalaulah tiba-tiba dapat surat istana panggil ambil anugerah, berani tak saja duduk kat beranda istana masa tuanku bercakap? Berani? Berani tak masa tuanku bercakap main handphone? Berani tak masa tuanku cakap saja nak pilih kerusi duduk belakang-belakang? Soalannya, apakah istana tuanku itu lebih mulia daripada istana Allah yang bernama An-Najah ini? Betul? Lantaklah nak marah pun kan? Orang lain tak berani cakap, tak apalah, biar saya cakap. Alah ustaz, nanti kalau ustaz straight sangat, orang lari. Selembut-lembut Rasulullah SAW tu pun orang nak bunuh. Betul tak ni? Rasulullah SAW tu paling hikmah, paling lemah lembut, akhlaknya luar biasa pun orang nak bunuh. Jadi aspek apa ustaz macam saya untuk orang tak lari? Kalau saya boleh berdakwah, saya boleh mengajar ilmu dalam keadaan semua orang suka, maknanya saya lebih hebat dari Nabi SAW. Betul tak ni? Cuba fikir logik. Nabi SAW tu selembut-lembut manusia pun orang nak bunuh dia. Ustaz mengajak lemah lembut, orang terima. Jangan bohong. Berapa ramai ustaz-ustaz yang mengajak lemah lembut, tak macam saya malam ni, tapi tetap duduk di luar dan melengkong kot dinding. Betul tak ni? Padahal semua soal lembut kan? Kita pancit tayar kereta ustaz malam ni kan. Kalian nak kecil hati terpulang. Tapi macam saya sebut, bezakan pendakwah dengan guru. Guru ni hikmah dia mendisiplin dan mengadabkan para murid. Saya datang ceramah di Masjid Surau pun saya perjuangkan maruah majlis ilmu, maruah para guru. Macam tak ada nilai langsung. Nampak? Semua nampak kan? Tiap malam kalian pergi majlis ilmu mana pun, kalian nampak dengan mata sendiri kan? Yang duduk bersembang sambil ustaz mengajar, yang duduk dalam hall ni, duduk bersandang, duduk main handphone, kalian nampak kan? Tu tak kira lagi saya pergi ceramah satu surau, orang tua-tua duduk dia duduk atas kursi putih yang boleh bersandang tu sambil melunjuk kaki. La ilaha illallah. Bayangkan kalau ustaz pula naik kaki atas meja melunjur dekat jemaah. Kalau kalian boleh melunjur kaki kepada guru yang tengah mengajar, apa salahnya ustaz naik kaki letak atas meja ni? Setuju? Tak, contoh ni, contoh bukan marah, nak bagi tahu. Contoh kan? Buat tak tahu sambil bersembang kaki melunjur dekat ustaz tengah mengajar. Boleh melunjur, kita faham. Ada orang tua-tua yang tak tahan bersila lama melunjur, tapi halalkanlah ke lain. Jangan halal tu tepat dekat muka ustaz kan? Sehingga kan kami mengajar, saya mengajar adab kepada anak-anak madrasah saya. Apa dia? Antara adab yang kami ajar pada anak-anak di madrasah kami, jangan sesekali tapak kaki kalian jadi cermin pada muka orang lain. Sebab tu anak-anak madrasah kami kalau habis je bagi salam, benda pertama dia perbuat, tarik jubah tutup tapak kaki itu supaya tapak kaki itu tak jadi cermin pada muka orang belakang. Itu adab yang mungkin di antara kalian tak pernah dengar selama hari ini. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi, siapa nak ubah?
Sebab tu mi'raj solat itu sebenarnya, disiplin solat tu banyak pengajaran kepada kita. Saya tak nak cerita tentang detail Isra' Mi'raj tu, semua dah dengar tiap-tiap tahun dah kan. Nanti ni dekat-dekat Isra' Mi'raj so ada lagi ceramah Isra' Mi'raj, betul. Tapi kita solat kita tak jadi pengajaran kepada kita. Disiplin dalam solat tak jadi pengajaran. Pergi kenduri kan, ada yang tuan rumah buat kenduri kahwin ni, dia nak tuan rumah tu pula baru hijrah, baru nak berubah kan, dia minta pandangan ustaz-ustaz. Saya di antara, kalau tuan rumah yang nak buat kenduri kahwin tanya pandangan saya antara yang akan bagi pandangan, asingkan kemah makan laki dan perempuan. Pasal apa asing ustaz? Ni pengajaran dia solat, pasal apa perempuan duduk dalam tu, laki depan kan. Masa time kenduri meja tu besar, sagi kita mai berdua aja dengan bini kita, sagi jantan lain pula pergi duduk sebelah bini kita. Tuan rumah ni kata apa dekat saya, dia kata, ustaz saya try nak asing, dia pun melawan ustaz. Saya suruh, ada yang jawab, masalahnya saya dengan bini saya. Habis pasal apa mai surah An-Najah bini tak panggil soft depan sekali? Ni tuan, perempuan soft belakang. Ini bini saya main dengan bini. Kenapa tak buat lagu tu? Sebab kita tak ambil pengajaran daripada solat yang kita buat. Duduk mesyuarat dekat pejabat, ikhtilat lelaki dengan perempuan, bercampur kerusi lelaki perempuan. Sebab tak ambil pengajaran dalam solat. Pasal apa? Solat asing. Atau bab ikhtilat. Ikhtilat ni bab bercampur lelaki perempuan ni. Buat program motivasi di dalam surau, buat dalam surau, perempuan sebelah, laki sebelah. Sepatutnya perempuan di belakang, laki depan. Pengajaran mana ni? Solat yang kita belajar bersolat ni. Banyak. Apa lagi? Mentaati pemimpin yang bernama imam, selagi mana imam tu tak buat benda yang salah. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda apa? As-sam'u wa ta'atu 'alal mur'i muslim fi ma ahabba au kariha. Patuh dan taat wajib bagi setiap orang Islam, sama ada perkara yang dia suka atau yang dia benci. Malam yu'mar bi maksiatin, selama mana dia tidak diperintahkan dengan membuat maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, tapi kalau dia diperintahkan membuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketaatan lagi. Jadi imam tu contoh kepada pemimpin. Imam rokok, kita rokok. Imam sujud, kita sujud. Imam sujud akhir tu, dia dah bangun, kita duduk sujud lama lagi pasal nak berdoa. Tengok dalam semayang lawan tu imam. Kalau nak berdoa panjang, ikut hadis Nabi SAW yang sujud akhir tu, semayang seorang-seorang, hang doa lah lama-lama. Tapi bila semayang ikut imam, imam dah bangkit duduk, jangan duduk sujud lama lagi. Sebab tu dalam solat, lawan tu imam, luar solat, mesyuarat agung, pecat tu imam. Faham tak ni? Taat aja tu imam. Tu imam bangun daripada sujud akhir tu, Allahu Akbar, kita duduk sujud baca doa lagi. Kita duduk berdoa lagi dalam sujud. Kononnya nak dapat fadilat doa pada sujud akhir. Padahal jahil. Jadi ketika itu, bila imam dah bangun dari sujud duduk tahiyat akhir, imam dah satu rukun. Ingat, kita tak boleh tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukun. 3 rukun yang panjang, tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang itu jika sekiranya imam itu ekspres sinaran pagi. Hak jenis imam laju. Kalau imam tu adi, jenis biasa-biasa, dikira hanya pada 2 rukun, tak kira rukun pendek dan panjang. Tapi kalau imam tu jenis laju, dikira pada 3 rukun yang panjang. Jangan tertinggal dengan imam. Masya Allah, tabarakallah. Bila imam duduk tahiyat akhir, dah berapa rukun? 1. Imam baca tahiyat, 2 rukun. Imam baca tahiyat, yang rukunnya apa dia? Pada tasyahud, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, dah 2 rukun. Kita tak bangun lagi sujud ni, imam baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baca je selawat, rukun yang ketiga
maka batal solat orang yang sujud masih tak bangun bersama imam tadi. Pasal apa tak tahu? Sebab jahil. Jadi pengajaran dalam solat itu apa tadi kita sebut, yang bermula daripada mi'rajnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Itu mi'raj kita dengan Tuhan. Kalau mi'raj Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj tu di langit menghadap Allah face to face, wajah ke wajah, maka wajah ke wajah kita dengan Allah ketika mana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada wajah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang mentadbir langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Menyebabkan ketika dalam solat Rasulullah SAW ajar kita macam mana mentaati Allah pada seluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kenapa dalam solat mata kita taat pada Allah? Kenapa luar solat mata kita derhaka kepada Allah? Kan? Mata masih tengok benda yang haram, kan? Dia komplain ustaz tu, dia mengata jiran dia, dia bergaduh dekat Facebook dengan orang tu, dia bergaduh dengan orang ni. Tengah malam sebelum tidur, buka dulu handphone, tengok benda-benda yang haram. Dalam solat mata tadi taat kepada Allah, luar solat mata derhaka kepada Allah. Dalam solat telinga kita taat kepada Allah, telinga kita sujud kepada Allah. Luar solat telinga kita derhaka kepada Allah, cari berita gosip tentang orang politik, bab artis, bab orang bergaduh dekat jalan raya, semua kita pun tumpang kecam sama dekat media sosial tu. Dalam solat jari kita taat pada Allah, luar solat jari kita derhaka kepada Allah. Dalam solat mulut kita taat kepada Allah, bercakap baik-baik. Dalam solat bercakap baik-baik, kan? Ada orang mengumpat orang dalam solat? Tak ada. Tapi kenapa luar solat mulut kita derhaka kepada Allah? Bergaduh sebab apa? Berbeza parti politik, sampai memaki, sampai menghalalkan putus silaturahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dengan orang ni, kita maki dekat media sosial. Marah dekat orang ni, kita kecam dia. Marah dengan ulama, kita maki pula ulama. Mufti tegur pun kita maki mufti balik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya bimbang kalau satu saat nanti Allah takdirkan kematian saya dalam keadaan saya tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Saya menghalalkan putus silaturahim, saya menghalalkan maki hamun. Sebab apa? Sebab amarah dan nafsu saya. Ni musim sekarang ni di media sosial duk maki hamun alim ulama ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya selalu sebut, kita kena sayang semua ulama. Ulama jahat yang Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, Nabi SAW ajar kita jauhi ulama jahat. Tapi adakah hadis yang suruh kita maki hamun dia? Siapa nak jawab? Ya, dalam hadis Nabi SAW suruh kita menghindari, menjauhi ulama-ulama jahat. Tapi mana hadis yang suruh maki hamun dia? Tolong bagi tahu dekat saya. Siapa nak bangun seorang baca hadis yang kata memang Nabi SAW suruh maki alim ulama yang jahat tadi? Tak suka sekalipun. Sebab tu saya selalu sebut, cintai para ulama yang tak ada parti. Cintai para ulama daripada jemaah tabligh. Cintai para ulama daripada jemaah ataupun pertubuhan ikram. Cintai para ulama daripada persatuan atau pertubuhan ISMA. Banyak NGO kita kan yang ada alim ulama dia. Cintai para ulama daripada UMNO. Cintai para ulama daripada PAS. Cintai para ulama daripada PKR. Cintai para ulama daripada Amanah. Hatta kalau tak suka sekalipun, bayangkan para ulama ini ibarat Al-Quran yang lama dah buruk, kita tak mau baca. Walaupun tak mau baca, tetap kita muliakan, letak di tempat yang tinggi, betul? Bukan letak rendah macam ni. Ni Quran rendah ni. Dia kata kena lagi kan. Kena alih ni.
sekejap lagi buat soft, Al-Quran semua bawah punggung kita. Ni yang rak-rak rendah ni. Sepatutnya Al-Quran tidak ada rak yang rendah macam ni. Dah baca surah apa, Al-Mulk apa, lepas Isyak, angkatlah balik, jangan tinggal tarihal macam tu, angkat letak di tempat yang tinggal tehrak, jangan tinggal dekat depan-depan ni. Masa bila kita berdiri, Al-Quran di bawah paras kemaluan kita. Bayangkan. Orang hina Al-Quran, kita marah. Kita pun tak ada, saya tahu bukan niat nak hina, tapi tak perasan betul. Tapi kena ubah. Jangan time Ustaz Muhammad James datang bawa alih, lepas tu buh balik. Ustaz ni kalau dia mai masjid kita, hampa pastikan Quran semua hampa letak kat atas. Dah bukan pasal Ustaz, pasal memuliakan Al-Quran itu wajib atas setiap orang Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi cintai semua ulama. Kita bimbang sampai di padang mahsyar nanti, Muhammad James Bevan sampai di padang mahsyar nanti dalam keadaan dia tak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW tak mengaku dia sebagai umat. Allahu Akbar. Pasal apa? Kita menghalalkan putus silaturahim. Sebab apa? Perbezaan politik, perbezaan fahaman dan sebagainya. Minta maaf. Bahasa macam saya ni yang musuh-musuh Islam paling takut. Pasal apa? Di saat kami sedang memecah belahkan umat Islam, Mangku Ayu ni dia suruh pula cintai semua ulama kan. Ulama parti apa pun sayang semua. Minta maaf cakap. Bila sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, untuk apa engkau diutuskan kepada kami? Lalu baginda SAW jawab, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan seluruh akhlak manusia. Mufti tegur pasal ada konsert artis baru ni kan. Dihentamnya Mufti. Saya baca beberapa, saya dengar, saya tengok video beberapa artis jawab, walaupun kami menyanyi, kami mencari rezeki untuk keluarga kami, sebelum konsert kami buat solat hajat. Tak ada masalah. Masalah sekarang ni ketika berlaku ikhtilat, percampuran laki perempuan pada yang hadir dalam konsert tu, berlaku atau tidak? Ini masalah dia. Boleh teruskan konsert, buat pengasingan. Tidak ada wanita yang menyanyi. Jelas wanita berqasidah dan bernasyid pun suara wanita bukan aurat. Saya ulang, suara wanita bukan aurat, tetapi menjadi aurat tak kala dimerdu-merdukan, dilagu-lagukan. Sebab apa? Wanita ini daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ramai orang suka fitnah dia. Nak jaga bukan senang kan? Maka ayah ibu-ibu yang mulia, kita nak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum saya mengakhiri pada malam ni 9:03 minit, saya berhenti insya-Allah. Ubah disiplin menuntut ilmu. Duduk depan guru bukan duduk belakang-belakang. Nuntut ilmu biar ada adab dan etika. Masuk istana sultan sanggup ikut protokol istana. Saya ulang lagi sekali, apakah istana Allah yang bernama An-Najah ini tidak mulia, tidak lebih mulia daripada istana sultan tadi? Apakah istana sultan yang kita takut dengan protokol dia tadi lebih mulia daripada istana Allah yang bernama surau An-Najah ni? Tepuk dada tanya iman. Minta maaf, siapa yang nak kecil hati dengan saya, kecil hati. Apa sahaja yang kalian tak suka, kami para guru yang memperjuangkan masalah adab dan maruah majlis ilmu, duduk belakang-belakang, duduk luar, di luar surau ketika majlis ilmu berjalan, tetap luar daripada adab orang menuntut ilmu. Minta maaf. Kalian suka tak suka, itulah hakikat pahit yang kita kena telan. Saya zaman mengaji dulu tak pernah kecil hati dengan tok guru, walaupun saya pernah khilaf adab dan syekh kami, syekh pernah halau saya keluar dari majlis ilmu. Tak pernah kecil hati, luka hati pun tak.
Sebab masa tu saya duduk belah kanan syekh kami. Masa tu saya mukri. Mukri ni maknanya saya baca teks hadis, syekh hurai. Saya baca teks hadis, syekh hurai. Itu nama dia mukri, tukang baca pada kitab Tok Guru. Bayangkan jadi mukri depan audien tu dekat 1000 orang lebih. Awek punya ramai masa tu. Bayangkan kena halau sebab apa? Sebab saya buka handphone. Masa syekh hurai tu, saya buka handphone, saya nak catat sebenarnya huraian tu. Syekh ingat saya main handphone. Ustaz Muhammad keluar dekat mikrofon ni. Saya pun bangun keluar. Walaupun saya betul, saya bukan main handphone, saya nak catat. Adab kami dengan para guru kami tidak akan mempertahankan diri kami, takkan bela diri ketika di hadapan orang ramai, sebab kami akan memalukan guru. Punya jaga adab. Habis majlis tu, bayangkan masa tu pelajar-pelajar kolej perempuan awek punya ramai, nak kontrol handsome masa tu habis. Memang saham jatuh masa tu. Masa tu kahwin lah kan, tapi muda lagi kan. Habis je majlis tu, pengajian tu, masa tu pengajian kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Habis pengajian, Syekh hantar wakil panggil saya duduk makan dengan dia. Masa duduk makan dengan dia, dia tanya, bang, kenapa main handphone tadi? Saya kata, Ana tak main handphone Nabi. Kami panggil Abi dekat dia. Kami tak main handphone Nabi. Ana tak main handphone Nabi. Tadi Ana nak catat apa yang Abi hurai. Kenapa tak bilang? Kan? Anak bilang apa, dah kena halau dah kan. Tapi nama kata nak luka hati dengan syekh kami, takkan. Kecil hati, takkan. Bagi kami marah itulah barakah ilmu yang kami dapat. Di saat kami redha dan sabar. Hari ni kena marah sikit kan, siap rem motor depan rumah Tok Imam. Oi Tok Imam, keluar kan? Tok Imam kata, mampu dah aku kan. Saya pergi daurah Syekh Nuruddin di Bogor, Indonesia. Bayangkan yang hadir pengajian kitab tu daripada seluruh Nusantara, daripada Brunei ada, Singapura ada, daripada Malaysia. Yang hadir tu pula bukan pelajar, yang mari hadir ikut mengaji kitab Syekh Nuruddin tu majoriti tok guru, ustaz-ustaz. Kuliah duha tu saya masuk lambat. Bila saya masuk, pengajian tengah berjalan, Syekh tengah hurai, saya pun kalang kabut susun dulu selipar. Kami diadabkan di mana sahaja, baik di rumah, baik susun selipar. Ketika saya buat dakwah di Osaka, Jepun yang tak Islam tu, bab disiplin selipar dia, ya Allah. Masuk restoran nak makan pun selipar susun cantik. Kalau nampak satu selipar berselerak, tahu ni orang Malaysia. Eskalator, tangga eskalator di Jepun tu, masa kami pergi dakwah tu, baik dekat stesen kereta api, baik dekat dalam mall, baik dekat airport, orang Jepun kalau naik eskalator ni dia akan beratur belah kanan semua, pasal dia bagi laluan kiri untuk orang yang nak cepat. Nampak susun. Kalau nampak atas eskalator tu berselerak, orang Malaysia lah tu. Tak Islam tapi punya tertib. Tak Islam, masuk tandas Jepun. Kami 7 hari 6 malam saya di Jepun, di Osaka. Masuk tandas, orang Jepun tu dia keluar tandas, kita masuk tandas tu macam tak pakai, punya kering. Kalau masuk sing putih tu, singki putih tempat kita mangkuk tandas tu dulu tu basah, orang Malaysia lah tu. Lantai kering, dia lap sebelum dia keluar tandas tu, dia lap mangkuk tandas tu, dia lap. Allah. Hanya 7 hari 6 malam kami di Osaka, saya menyaksikan Masya Allah, tetapi dakwah tak sampai. Kami pergi ke Masjid Kobe. Masjid Kobe dah berumur 80 tahun. Masyarakat Jepun di Kobe tak tahu kewujudan masjid tersebut, sebab tak ada orang dakwah pada mereka. Bayangkan. Jadi bila saya susun kasut masuk kuliah duha Syekh Nuruddin tadi,
Saya terlupa yang kitab di dada tangan kiri, dada kiri. Syekh Nuruddin dia cukup pantang anak-anak murid kalau pegang kitab tangan kiri, bawa belenggang macam kita duk bawa Al-Quran kan, ambil Quran tu bawa berjalan macam tu kan, kita berdiri tu, kita berjalan dengan Al-Quran biasa kita bawa macam ni kan, memang dia akan menjerit dari jauh pada anak-anak murid dia. Pegang kitab, pegang Al-Quran, pegang surah Yasin, tangan kanan letak di dada kanan. Saya sebab susun kasut tu, saya bangun je berdiri lepas susun kasut tu, saya terlupa kitab di tangan kiri. Syekh menjerit dekat mikrofon, dia kata, Ustaz Muhammad James, kitab tangan kanan. Bayangkan majlis tu daripada seluruh Nusantara, ustaz-ustaz pula tu. Kalau hampa buat apa? Pensan kat situ kan, malu kan. Tapi saya tak pernah rasa malu dengan tok-tok guru yang marah kami. Luka hati pun tak, kecil hati pun tidak. Dah lah dia marah, dia sebut Ustaz Muhammad James, kitab tangan kanan. Dia tambah lagi, macam nikah antum seorang ustaz di Malaysia yang mengajar murid-muridnya. Tu dia. Saya ada luka hati? Tak. Saya langsung tak kecil hati dengan para guru, kena marah macam mana pun, walaupun nampak macam dimalukan depan orang ramai, tak ada rasa marah langsung. Rasa sebab itulah Allah bagi barakah ilmu kan, sampai guru izinkan kita boleh mengajar. Kita hari ni, ya Allah, bukan setakat komplain, siap report lagi kan. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad. 9-11 minit. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dicampakkan dalam hati kita barakah, dicampakkan dalam hati kita perasaan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai seluruh umat ini. Sebelum saya tutup, saya nak ajak selawat dan zikir dengan saya ramai-ramai. Boleh? Boleh tak ni? Tapi tolong duduk paling dekat dengan meja ni. Semua sekali bangun, mari. Mari yang luar-luar tu masuk ke dalam. Mari masuk dalam. Ramai rupanya. Ni ustaz nak mengata kami lagi lah ni kan. Minta ampun, minta maaf, jangan kecil hati dengan saya. Saya bukan Melayu, sebab itulah saya tak erti berpantun-pantun, berkias-kias. Nama saya Muhammad bin James Bevan. Ayah saya Jerman, mak saya India Muslim. Mama Jerman betul yang kalah World Cup awal hari itu kan? Ayah saya Jerman, mak saya India Muslim, mama. Sebab apa saya tak pernah ada perasaan nak tinggalkan dakwah? Sebab apa saya suka berdakwah? Setiap kali saya pergi berdakwah, apatah lagi ketika saya berjaya mensyahadahkan orang yang bukan Islam. Saya dah syahadahkan hampir 600 orang, lebih 500 orang, lebih hampir 600 orang yang saya pernah syahadahkan, sama ada Hindu, Kristian, Buddha, Bahai, yang tak ada agama. Termasuklah 19 tahun saya berulang setiap minggu, hampir setiap minggu ke kampung-kampung orang asli. Sampai boleh cakap orang asli lah, boleh lah sikit kan. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya tidak berhenti berdakwah? Kenapa kalau saya jadi guru dalam majlis ilmu, saya akan adabkan, disiplinkan para murid? Kenapa saya sering mengajak semua orang mencintai seluruh umat? Berhenti daripada menghalalkan putus satu rahim sebab berbeza parti politik.
Sebab apa saya minta kita semua berdoa mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat dia pada hari kiamat nanti. Kerana setiap kali saya syahadahkan orang bukan Islam, setiap kali saya pergi berdakwah, setiap kali saya mengajar, setiap kali saya datang sejauh mana pun sampai Sabah Sarawak dengan syarat tak boleh bayar sagu hati ceramah, tiket kapal terbang pun saya nak beli sendiri. Sebab dalam darah saya ni ada saudara-saudara kandung saya yang mereka itu masih kafir, masih Kristian sampai malam ni. Setiap kali saya berdakwah dengan harapan akan ada orang lain pula berdakwah dengan adik-beradik kandung saya. Masya Allah. Ni Rohingya Bangladesh datang dengan siapa? InsyaAllah. Ayah ibu-ibu yang mulia, 3 benda yang saya sebut dalam live saya di TikTok ni. Setiap malam saya live, saya selalu ajak 3 benda. Pertama, berhenti sangka buruk dengan orang. Tengok orang jahat, tengok orang buat maksiat, tengok orang tak mai surau, kita azan dia duduk kedai kopi buat tak tahu, kita tengok sahaja, mulut kita kata insya-Allah mereka akan jadi orang yang baik. Kalian tak percaya? Kalian cuba buat, kalian jumpa nanti orang yang buat maksiat, maksiat tu ya salah, tapi kalian ajar mulut, insya-Allah mereka itu akan jadi orang yang soleh dan solehah. Kalian akan rasa satu perasaan tanpa disedari, air mata kita akan berlinang. Sebab kita biasa menghukum dan menilai orang. Betul? Kita biasa duk hantam orang. Bila kita tengok, bila kita mula berhenti sangka buruk, mulut kita akan bercakap yang baik-baik. Maka kita akan datang yang kedua, apa dia? Berhenti bercakap buruk orang. Samalah seperti berhenti menulis aib orang di media sosial. Orang buat kesalahan jenayah, itu kerja pemerintah untuk menghukum ikut undang-undang, betul? Kita yang bukan pemerintah ni pula, kerja kita bimbing umat untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah. Maka yang ketiga, yang paling susah saya dan kita semua nak buat, pertama tadi berhenti sangka buruk, yang kedua berhenti bercakap buruk orang, nombor 3 ni paling susah. Apa dia? Maafkan semua orang, terutama orang yang paling kita benci pada malam ni. Bukan senang ustaz cakap senang. Dia tipu duit saya 50,000 ustaz. Ustaz nak suruh saya halal maafkan. Tenang ke hati bila tak maafkan orang? Tak tenang juga. Tenang ni tak boleh beli, tuan-tuan perempuan yang mulia, tak boleh beli. Ustaz cakap senang, ustaz tahu tak, dialah yang menghancurkan maruah saya. Dia sebar aib saya ke seluruh Presin 9 ni. Saya punya malu, muka tak tahu nak letak mana ustaz. Saya nak keluar rumah pun malu. Dia burukkan saya di tempat kerja sampai bos saya percaya saya tak boleh naik pangkat. Orang pandang, saya pergi mana pun orang pandang, maruah saya hancur. Tiba-tiba ustaz nak suruh saya maafkan orang tu. Maafkan. Percayalah. Bayangkan siapa yang kalian paling benci malam ni, yang pernah menghancurkan maruah kalian, sebar fitnah, sebar aib, yang kalian tahu kalian tak boleh tengok muka dia. Bayangkan muka dia malam ni dan kalian sebut aku maafkan dia. Tenang hati ayah-ayah ibu-ibu yang mulia, percayalah. Tenang hati kita, percayalah. Dialah musuh politik aku yang paling aku benci atas muka bumi ni. Malam ni maafkan dia. Bertahun dah ni tak tegur siapa dengan adik-beradik pasal bergaduh bab faraid, bab harta pusaka. Udahlah, maafkanlah. Dia punya pasal ustaz, saya dah 20 tahun tak boleh naik pangkat.
orang lain dah sampai jadi pangkat besar-besar, inilah orang yang buat khianat, maafkanlah, sudahlah. Kalian percaya tak? Bila kalian kata aku maafkan dia, kalian akan terasa nak air mata jantan yang kalian pertahankan akan mengalir, percayalah. Semarah apapun kita pada orang malam ni, kita nak amalkan 3 lagi. Apa dia? Orang yang hancurkan maruah kita tadi tu, kita nak amalkan 3 apa dia? Solat 2 rakaat untuk dia. Solat hajat ke, solat sunat mutlak ke, solat 2 rakaat. Yang kedua, doa yang baik-baik untuk dia. Yang ketiga, dalam doa itu menangis. Orang, tapi ustaz, dia scam saya ustaz, padahal kawan lama ustaz, 150,000 habis. Solat 2 rakaat untuk dia, doa minta Allah bagi hidayah pada dia, menangis dalam doa. Isteri saya degil ustaz, dia derhaka pada saya, solat 2 rakaat, minta doa yang baik-baik untuk isteri, menangis dalam doa. Suami saya tak nak solat ustaz, dia abaikan tanggungjawab, solat 2 rakaat, doa yang baik-baik untuk suami, menangis dalam doa. Anak-anak degil ustaz, anak-anak tak mau dengar cakap ustaz, anak-anak derhaka, solat 2 rakaat, doa yang baik-baik untuk anak-anak, menangis dalam doa. Tapi ustaz, macam mana susah kami nak menangis ustaz? Macam mana kami nak belajar menangis? Nak belajar menangis senang. Cuba ingat malam ni dosa kita dekat ibu dan ayah kita. Kita pernah meninggikan suara pada mak kita. Kita pernah, masa dia hidup tu, kita jarang balik ziarah dia dengan alasan kesibukan dunia dan kerja kita. Cuba ingat balik. Masa kita dulu, masa kita hidup, duduk mak kita bela kita, macam-macam salah kita buat. Dia tahu kita salah, tapi dia masih mempertahankan kita. Bapa kita libah kita, mak sanggup tahan badan dia, dia tahu anak salah. Hari ni mak kita bergaduh dengan pasangan hidup kita, menantu dia, depan muka mak kita kata mak yang salah. Tuan-tuan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, mak ni walaupun dia salah, dia tetap betul sampai akhir hayat dia. Saya selalu cakap, tanya isteri saya kat luar, saya selalu cakap dekat isteri saya, kalau di saat berlaku sesuatu antara awak dengan Umi, abang tahu awak tak salah, abang takkan marah awak, tapi depan Umi, abang kan kata Umi betul, sebab Umi itu syurga abang. Saya selalu cakap dekat isteri saya. Bahkan saya kata, kalaulah mak saya fitnah saya, selalu orang tanya dekat live TikTok ni, macam mana ibu mak yang selalu fitnah anak, mak yang sebarkan aib anak. Saya selalu jawab, kalaulah mak saya fitnah saya, kalaulah mak saya sebar aib saya, mak saya tu menghancurkan maruah saya, lalu saya sabar dan redha, itu boleh menjadi tebusan syurga untuk saya. Saya akan minta, mak tolonglah fitnah dan aib saya untuk 1000 kali lagi. Cuba ingat, pernah tak kita selalu menyalah-nyalahkan mak kita? Mak dah tua, bising, bebel, popek. Kita kata dekat mak kita, mak, sudahlah mak, saya ni bukan budak-budak. Hei, di mata mak kita sampai akhir hayat dia, kita adalah budak yang dia pernah lahirkan dulu. Bila kita kata, mak jangan buat saya macam budak-budak, kita marah dia, mak saya bukan budak-budak, kita terlupa di mata dia sampai dia mati, dia akan nampak inilah budak yang aku lahirkan dulu. Lalu kenapa berkira-kira sangat dengan mak kita? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya mula belajar menangis dengan hati yang keras. Saya ni panas baran, hati kering, tapi mula belajar menangis setiap kali ingat dosa dengan mak. Dan lebih menyedihkan lagi, di saat seorang ibu terpaksa
rendahkan diri, dia minta maaf dengan kita sebagai anak. Ya Allah, inilah bala dan musibah terbesar ke atas anak itu. Bayangkan. Sebab tu bila kita boleh buat tadi 3 yang pertama, berhenti sangka buruk dengan orang, berhenti cakap buruk orang, maafkan semua orang, hatta orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Dan 3 yang kedua, bila kita marah, cepat-cepat solat 2 rakaat, doa yang baik-baik untuk orang tu, menangis untuk dia. Hati kita akan tenang, percayalah. Kita azam mulai hari ni, aku tak nak tulis dah benda-benda buruk dan negatif tentang orang lain di media sosial. Azam sungguh-sungguh malam ni, aku tak nak dah. Yang aku pernah tulis keburukan orang yang telah dicatat oleh para malaikat, yang aku tak mampu nak cari balik untuk padam pun sudahlah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dalam surah Sajadah yang Imam duk baca pagi Jumaat kan, ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, nanti kalau kamu tengok macam mana pendosa-pendosa itu, Ustaz Muhammad James Bevan dan para pendosa itu, ketika mereka tundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, lalu semua pendosa-pendosa ahli-ahli neraka itu berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami tengok dan kami dah dengar. Oh, hari ini kami dah percaya ya Allah, ketika di mahkamah Rabbul Jalil itu, kali ini ya Allah kami dah tengok, kami dah dengar sendiri. Farji'na, bagilah kami patah balik ke dunia ya Allah, sekejap aja. Boleh patah balik tak? Masa tu boleh patah balik tak? Kita duduk merayu, farji'na, bagilah kami patah balik ya Allah, sekali aja. Kami nak minta ampun pada mak kami, kami nak cium kaki dia. Imam Syafi'i ketika maknya lena tidur, dia cium tapak kaki mak dia. Saya pernah cuba buat masa mak saya lena. Ya Allah, memang lain sungguh ketika cium tapak kaki mak yang saya macam-macam dosa saya dengan mak. Bila cium tapak kaki itu, merambu-rambu air mata pada masa tu. Tak percaya yang ada mak buat. Yang tak ada mak, kita akan meratapi dan menyesali sepanjang hayat kita di atas dosa kita dengan mak kita. Farji'na, bagilah kami patah balik ya Allah, kami tak nak buang masa dah, kami akan bayar hutang solat yang kami tinggalkan beribu-ribu waktu tu. Kami tak nak buang masa dah ya Allah, tapi tolonglah ya Allah, farji'na, bagi kami patah balik sekali je ya Allah. Na'mal soleha, kami nak beramal soleh, kami nak padam balik ya Allah semua tulisan-tulisan kami di media sosial, kami nak padam balik, tolonglah ya Allah. Farji'na, bagilah kami patah balik ya Allah, kami nak jadi suami, kami nak jadi ketua keluarga, kami nak jadi mak ayah yang akan menyelamatkan keluarga kami dari api neraka Allah. Tolonglah ya Allah, sekali aja bagi kami patah balik, sekali aja, sekejap pun tak apalah, bagilah kami patah balik ya Allah. Na'mal soleha, kami nak beramal soleh, inna mukinun, hari ini sesungguhnya kami dah yakin dah, tapi bagilah kami patah balik. Silaturahim yang kami putuskan sebab berbeza parti politik itu, kami nak patah balik, kami nak pergi hubungkan silaturahim kami, tolonglah ya Allah, sekali ini je ya Allah. Duit yang pernah kami makan secara salah ya Allah, kami nak pulangkan balik, farji'na, sekali ini ya Allah, tolonglah ya Allah, bagilah sekali ini. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, sedihnya, sayangnya Allah jawab. Allah kata, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalaulah kami kehendaki dulu lagi dah, kami dah bagi hidayah kepada semua manusia ni, kepada jin dan manusia, kami dah bagi hidayah dulu dah. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi hari ini telah benar janji aku kepada kamu.
la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pada hari ini wahai jin dan manusia seluruhnya, aku akan penuhkan neraka jahanam aku dengan kamu para jin dan manusia seluruhnya. Fadhuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasalah kamu azab aku terhadap lupanya kamu dengan pertemuan kamu dengan aku pada hari ini. Ketika kamu derhaka dengan mak kamu, bapak kamu, kamu lupa pertemuan kamu dengan aku pada hari ini. Ketika kamu tidak peduli menghidupkan majlis ilmu kepada isteri dan anak-anak kamu, kamu lupa pertemuan kamu dengan aku pada hari ini. Ketika kamu lupa, ketika kamu bermaksiat, ketika kamu tidak bagi agama kepada keluarga kamu, ketika kamu seleweng amanah pentadbiran yang dibagi pada kamu, ketika kamu seleweng dengan duit yang diberikan kepada kamu, ketika kamu bermusuh satu dengan yang lain, ketika kamu memusuhi para ulama, kamu lupa pertemuan kamu dengan aku pada hari ini. Yang lebih menyedihkan ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allah kata lagi, inna nasinakum, sesungguhnya hari ini kami dah lupakan kamu. Kalau Allah dah lupakan, tinggalkan kita, apa lagi yang tinggal dengan kita, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Wadhuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasalah kamu azab yang berkekalan di atas apa yang kamu buat masa hidup di dunia dulu. Masya Allah, tabarakallah, di atas kelalaian kita, di atas kelalaian Ustaz Muhammad James Bevan, di atas kesilapan Ustaz Muhammad James, dia pakai jubah, dia pakai serban, dia tak sedar di kalangan jemaah surah An-Najah pada malam ni, dialah yang paling celaka di kalangan mereka. Tiba-tiba ada satu makhluk, satu manusia teristimewa yang menjadi asbab untuk Allah keluarkan kita daripada neraka Allah. Lah manusia yang paling kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang hadir pada malam ini mengharapkan mudah-mudahan masa tidur malam ni baginda sallallahu alaihi wasallam sudi hadir dalam mimpi-mimpi kita. Cuba bayangkan kalau salah seorang daripada kita malam ni yang tak tahu siapa yang bertuah di malam ni, Nabi sallallahu hadir dalam mimpi dia, bayangkan. Kalaulah Rasulullah SAW hadir dalam mimpi kita, baginda sudi pandang wajah kita yang berdosa ini. Saya pasti selepas 10 tahun kita tetap merasakan mimpi itu macam semalam. Betul. Yang kali pertama pergi umrah, pergi haji, sampai depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru nampak grill makam tulis Rasulullah, kita dah berambu air mata kan. Bayangkan pula macam mana sahabat yang tengok wajah mulia itu hari-hari, tiba-tiba terpaksa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meraung mereka, menangis mereka di saat berpisah dengan tubuh yang mulia itu. Lau kana bainana al-habib sallallahu alaihi wasallam, kalaulah baginda sallam ada di tengah-tengah kita pada malam ini. Dia tengok, bukan tengok tuan-tuan perempuan, dia tengok Muhammad James Bevan ni, pasti dia kata ini adalah pendakwah ustaz yang munafik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat, mudah-mudahan lahir rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan selawat ramai-ramai malam ni akan menzahirkan kerinduan kita yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat ramai-ramai malam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam sudi hadir dalam mimpi-mimpi kita insya-Allah. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Bukhari tentang kata Rasulullah, aku boleh datang dalam mimpi kamu, bahkan secara sedar, secara jaga pun, yang disebut sebagai yaqazah dalam hadis sahih. Sama-sama insya-Allah sambil ingat dosa-dosa kita, sambil ingat kesilapan-kesilapan kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam syurga Allah. Sebagaimana kita berhimpun pada malam ini, begitulah kita akan berhimpun dalam syurga-syurga Allah nanti. Amin. Mudah-mudahan Allah pilih tubuh kita untuk digunakan pada jalan agama. Mudah-mudahan Allah pilih tubuh ini untuk mewarisi dan memanjangkan dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh umat ini, lantaran tersebarnya cinta dan kasih sayang kepada seluruh umat ini hingga hilang segala kebencian terhadap umat ini. Mudah-mudahan asbab daripada majlis ini akan dicampakkan rahmat dan barakah serta pengampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan juga ahli keluarga kita dan seluruh penduduk taman ini menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan jika ditakdirkan Allah panjang umur kita sehingga sempat kami semua ya Allah bertemu dengan kedatangan Al-Mahdi, maka jadikanlah kami sebahagian dari tenteranya walaupun hanya sebagai tentera yang terakhir. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan husnul khatimah, jangan Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.